السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita pada malam ini dapat menyambung semula pengajian kita, dan kita masih lagi berhubung dengan al-umur al-munhi an, perkara-perkara yang dilarang di dalam agama, sama ada larangan itu membawa kepada haram ataupun larangan itu membawa kepada makruh. Mudah-mudahan apa yang kita perolehi daripada kuliah dan kelas ini memberikan manfaat dan panduan kepada kita di dalam kehidupan. Kerana di antara doa yang kerap dibaca dan diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memohon ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'a. Kerana di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang juga walaupun sebahagian ulama mengatakan dia tidak termasuk di dalam makna ilmu, dia hanya pengetahuan, kerana ilmu itu bersifat memberikan manfaat. Cuma kata para ulama, kita boleh faham maksud ilmu yang bermanfaat itu dengan dua maksud. Satu, ilmu itu sendiri tak berguna. Ilmu itu sendiri, zat ilmu itu sendiri, isi ilmu itu sendiri la yanfa', tak ada manfaat. Seperti ilmu yang berhubung dengan perkara yang haram, ilmu mencuri, ilmu menipu, ilmu sihir, ilmu hitam. Ini ilmu sihir, ilmu hitam, ilmu menipu, mencuri, kan? Ilmu yang juga disebut sebagai pengetahuan, knowledge, tetapi ilmu yang haram, la yanfa', yang tidak memberikan manfaat, yang boleh membawa penuntutnya atau pemiliknya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud yang pertama, ilmu yang memang dia tak berguna, yang haram. Ini kita dilarang untuk kita belajar ataupun menuntutnya. Maksud yang kedua kata para ulama, ilmu yang la yanfa' ni dengan maksud ilmu itu bermanfaat, ilmu itu berguna, ilmu itu baik, ilmu yang berhubung dengan agama, ilmu yang berhubung dengan urusan kehidupan, ilmu-ilmu yang kita belajar, sains, teknologi, perubatan, ekonomi, sejarah, ni ilmu yang bagus, yang ada manfaat. Tetapi la yanfa', dia tidak memberi manfaat kepada orang yang belajar. Maksudnya ilmu itu bagus, tetapi dia tidak bermanfaat kepada orang yang belajar itu, dengan erti kata orang tersebut tidak mengamalkan ilmu itu. Ini juga maksud tak bermanfaat. Tak bermanfaat artinya satu, ilmu yang tak berguna, ilmu yang diharamkan. Satu lagi, ilmu yang bagus, ilmu yang halal, ilmu yang baik, tetapi penuntut atau pemiliknya tidak mengamalkan dan tidak mempraktikkan ilmu itu, juga tidak ada manfaat. Kita dalam dua situasi itulah, sama ada kita pergi mengaji ilmu yang haram, menuntut ilmu yang salah, berdosa. Satu lagi, kita menuntut ilmu yang betul tetapi kita tidak beramal dengan ilmu itu, juga berdosa. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi,
Nabi SAW mengatakan salah satu perkara yang akan disoal oleh Allah Azza wa Jal adalah tentang ilmu. Fima fa'al. Sama ada dia memberikan manfaat ataupun tidak. Dia berguna ataupun tidak. Ini penting. Sebab tuan-tuan merupakan penuntut. Saya dan tuan-tuan kita semua adalah penuntut ilmu. Talibul ilm. Talibul ilm. Kita ni semua adalah penuntut ilmu. Jadi kita nak kena pastikan ilmu yang kita mengaji itu memberikan manfaat. Cara untuk memastikan dia memberikan manfaat, kita beramal dengan ilmu itu. Ini maksud ilman nafi'a. Ilmu yang bermanfaat yang Nabi doa. Terutama selepas daripada salat subuh. Lepas daripada sembahyang subuh, tuan zikir kan, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kan, asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas. Lepas tuan-tuan zikir tu, antara benda yang Nabi tak tinggal di awal pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilman nafi'a, ini penting. Bab yang kita akan belajar pada malam ini adalah larangan isteri. Larangan isteri ataupun wanita, al-mar'ah ataupun az-zawj, membelanjakan harta suaminya tanpa izin daripada suami tersebut. Jadi apa perkara yang dilarang oleh syarak, perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya, ini berkaitan dengan wanita. Wanita dalam konteks perbincangan kita ini, dia merujuk kepada siapa? Isteri. Wanita yang bergelar isteri. Jadi wanita yang bergelar isteri ini, dia tidak boleh menggunakan, dia tidak boleh membelanjakan, sama ada dia nak bersedekah ke, dia nak bagi kat siapa-siapa ke, dia nak buat apa ke, melainkan dengan izin kebenaran daripada suami dia. Itu tajuk kita. Dapat? Larangan apa tuan-tuan malam ni? Larangan seorang isteri menggunakan harta milik suaminya. Milik suaminya tu. Sebab dia ada bab harta milik isteri. Yang kita bincang ni milik siapa? Milik suami. Kalau milik isteri, maksudnya milik dia, boleh tak? Duit tu duit kita. Dia nak guna, dia kena minta izin kita. Itu tajuk dia. Dia tak boleh guna tanpa izin kita. Harta kita, wang kita, rumah kita, kenderaan kita, duit kita, milik kita. Suami kena bagi izin. Dia tak boleh pandai-pandai. Dia tak boleh, dalam istilahnya tasarruf, dia tak boleh manage tanpa izin kita. Kan? Dia tak boleh pergi sedekah ke, dia tak boleh pergi hadiah ke, tak ketahuan hala. Pasal itu hak suami dia. Sekejap kita akan baca. Tapi itu pun bukan sepakat di kalangan para ulama, ada perbincangan juga. Tetapi kita jangan lupa pula, kita sebut beberapa kali tentang istilah harta suami, kerana di sana adanya harta isteri. Isteri dah harta tak? Kadang-kadang lebih daripada lelaki tu. Isteri ni kadang-kadang berharta dia lebih pada suami tu, kan? Siapa dia yang agak-agak kaya lagi pada lelaki dia? Banyak lah kan yang dalam tuan-tuan duk tengok dalam TV tu. Datuk apa? WXYZ kan? Yang kalau boleh bini lagu tu kaya kita. Tapi kaya sakit kepala buat apa kan? Saya tak kata apa, saya umum. Jadi kalau harta dia bekerja umpamanya, dia ada gaji, dia ada income. Harta tu kalau dia nak bagi dekat mak dia, nak belanja, adakah perlu dia minta izin daripada suami dia? Dia nak kena habaq tak? Nak kena dapat green light tak? Suami dia, duit gaji dia. Ini berlaku perbincangan di kalangan para fuqaha, di kalangan ulama, tentang bagaimana seorang isteri tasarruf,
menggunakan harta yang dia punya. Kalau yang suami itu tak boleh lah. Tapi kalau yang dia tu sendiri, yang ni ada perbincangan. Kalau sempat kita sebut sepintas lalu. Okey. Dalilnya daripada Abdullah bin Amr, daripada Ka'ab bin Malik, daripada Ubadah bin Samit. Daripada 3 orang sahabat, Abdullah bin Amr, Ka'ab bin Malik dan Ubadah bin Samit. Nabi SAW sebut, la tajuzu li imra'ah hibatun fi maliha illa bi idzni zawjiha idza malaka zawjuha ismataha, atau kama qala Nabi SAW. Tidak boleh seorang isteri hibatun, memberikan hibah ataupun hadiah, fi maliha, di dalam hartanya, kecuali dengan izin suaminya. Di dalam hartanya itu ada beberapa tafsiran. Ada yang kata fi maliha itu merujuk kepada harta suaminya. Ada juga yang menyebut bahawa hartanya ataupun harta suaminya yang diamanahkan kepadanya. Jadi ada beberapa tafsiran. Harta suaminya pun ada pandangan yang sebut macam tu. Harta suaminya yang diamanahkan kepadanya pun ada tafsiran, makna yang lebih kurang samalah. Ada juga yang kata fi maliha tu hartanya, harta isteri tu sendiri pun tak boleh. Tu saya kata tadi, ada pandangan yang kata harta si isteri tu yang dia punya pun tak boleh, melainkan dengan izin suaminya. Jika dia dimiliki oleh suaminya. Semua isteri milik suamilah kan. Okey. Dalam riwayat yang lain juga nada yang sama. Tapi dalam riwayat yang lain juga maksud yang sama. La yajuzu li imra'atin 'atiyatun illa bi idzni zawjiha. Tidak boleh seorang isteri memberikan 'atiyah, apa-apa pemberian, sedekah, hadiah, hibah, waqaf, infak, tabarru'at, dalam bentuk apa-apa, tak kira lah, apa-apa transaction, illa bi izni, kecuali dengan izin zawjiha, suaminya. Nampak? So hadis-hadis ini diambil sebagai larangan, dalil tentang arahan Nabi kepada isteri apabila nak berurusan melibatkan harta suami, ataupun sebahagian fuqaha kata harta dia sendiri pun, dengan keizinan daripada siapa? Suami dia. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Nampak? Okey. Ni perbincangan dia panjang ni. Perbincangan dia panjang. Okey. Sebelum kita pergi kepada perbincangan yang lain, saya nak sebut secara umum dulu. Apa dia yang umum dia? Okey. Dari sudut hukum syarak, ni orang perempuan jangan susah hati. Ni kita nak jelaskan lah, orang perempuan jangan takut. Ada penjelasan dia, bukan takat tu, bukan tergantung sampai situ je, ada penjelasan dia. Asalnya dari sudut syarak, Allah Subhanahu wa taala menyamakan kedudukan lelaki dan wanita di dalam banyak urusan. Di dalam banyak urusan, hukum lelaki dan wanita ni sama. Antaranya dalam urusan harta. Jika seorang suami, seorang lelaki itu dituntut untuk bersedekah, untuk melakukan kebaikan dan kebajikan, tuntutan yang sama, perintah yang sama juga kena pada siapa? Wanita. Dalam hukum, apa-apa yang disebut kepada lelaki juga tertakluk wanita.
Allah Subhanahu wa taala suruh lelaki salat, wanita kena ke tidak? Wanita juga masuk. Allah memerintahkan lelaki untuk berpuasa, wanita juga masuk. Allah mengarahkan lelaki untuk membayar zakat, wanita juga masuk. Allah mengarahkan lelaki untuk menunaikan haji dan umrah, wanita juga masuk dalam suruhan itu. Jadi kaedah dia, tuan-tuan ingat kaedah dia apa? Apa sahaja perintah, tuan-tuan, ini kaedah yang tuan-tuan kena pegang ni. Pasal kaedah ni dia meliputi semua bab. Okey. Apa sahaja yang Tuhan suruh pada lelaki juga termasuk perintah itu kepada wanita, melainkan disebut pengecualian. Ini kaedah. Kaedah dia apa dia? Walaupun Allah sebut lelaki, Allah menyatakan di dalam ayat itu kumpulan yang disebut tu lelaki, wanita masuk tak? Wanita masuk. Wanita hanya tidak masuk kalau disebut secara asing. Maksudnya pengecualian tu ada. Tuan-tuan faham tak? Jadi perintah untuk salat, walaupun penggunaan perintah itu lelaki, masuk juga wanita. Kecuali kalau ada ayat lain kata wanita boleh excuse semayang. Lelaki kena semayang, perempuan pun kena semayang. Tapi in case ada pengecualian untuk wanita. Pengecualian tu ada juga pada lelaki. Lelaki ada tak pengecualian macam orang perempuan tu? Ada cuti tak untuk tuan-tuan? Cuti tahunan ada tak? Tuan-tuan boleh mohon tak cuti ni? Pasal apa mereka dapat? Pasal apa mereka ada pengecualian? Kerana di sana ada nas lain yang mengecualikan mereka. Jadi ini yang kita faham. Jadi orang perempuan kalau benda tu, kami kena tak? Kami pun masuk tak dalam suruhan itu? Asalnya Allah bila dia suruh sama. Laki pun hamba dia, perempuan pun hamba dia. Kalau dia suruh lelaki, perempuan pun dia suruh. Perempuan hanya terkecuali kalau ada dalil lain yang kata yang ni khas untuk lelaki. Boleh? Jadi, kita tengok. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Idza tasaddaqatil mar'atu min baiti zawjiha kana laha bihi ajrun wa li zawj mithlu dhalik wa lil khadin mithlu dhalik wa la yanqusu kullu wahidin minhum min ajrin sahibih syai'a lahu bima kasaba wa laha bima anfaqat." Jika seorang isteri tasaddaqat, dia bagi sedekah. Siapa yang sedekah? Al-mar'ah, isteri. Min baiti zawjiha, daripada harta milik suaminya. Kana laha bihi ajrun. Dia bagi sedekah dengan harta suami dia. Okey? Suami dia dapat tak pahala? Dapat. Nampak? Si suami tadi ni walizauj mithlu dhalik. Suami tadi juga mendapat pahala. Wala yanqusu kullu wahid. Isteri yang sedekah dapat, suami yang pemilik harta tu pun dapat, tak berkurang. Sama. Sebab yang bagi tak akan boleh bagi kalau tak ada harta. Jadi pahala dia sama. Nampak? Okey. Kemudian kata Nabi SAW, lahu bima kasaba. Suami itu mendapat di atas harta yang dia usaha. Dia wajiblah dapat. Portion dia adalah pasal dia yang cari. Kalau dia tak cari, bini tu nak sedekah apa? Nampak? Walaha bima anfaqat. Manakala untuk isteri itu pahala kerana dia yang bersedekah.
Tapi okey. Suami cari harta, isteri tak sedekah. Suami dapat? Suami dapat? Tak dapat juga. So nampak tak? Give and take. Seorang pi cari, seorang perhabis. Bukan. Silap. Seorang sedekah. Seorang sedekah. Tidak boleh orang yang nak sedekah itu kalau tak ada harta. Dan tidak dapat pahala orang yang ada harta itu jika tidak ada orang yang sedekah. Tapi yang dia sedekah ni harta siapa? Min baiti zawjiha, daripada harta suaminya. Boleh ke? Tadi kata tak boleh. Tadi kata larangan bagi harta suami. Ni yang ni dia pergi bagi ni. Kita tengok ulasan para ulama. Okey? Para ulama menyatakan tidak boleh. Ni syarah pada hadis tu. Tidak boleh isteri membelanja atau bersedekah dengan harta suaminya melainkan dengan izinnya. Tu yang dia pergi bagi tu. Hadis ini menunjukkan dibolehkan mengeluarkan sebahagian harta sebagaimana ia merupakan adat bagi ahli Hijaz, bahawa diserahkan urusan ini kepada ahli keluarga, yakni isteri, untuk memberikan kepada mereka yang memerlukan bantuan ataupun adanya tetamu. Ini ceritanya apa dia? Macam ni lah. Para ulama sebut izin ni nau'an, wal idhnu nau'an. Izin ni ada dua jenis. Al-awwal as-sarih bis-sadaqah, wal-thani ma kana 'urfan min sadaqatin qalilatin ka'i'ta'is sa'il raghifal khubz wa nahwi dhalik. Wa ulima rida az-zawj an dhalik. Kita dalam hidup ni jangan bendui sangat. Dia kena ada hikmah, dia kena cerdik. Satu, izin sarih, izin yang clear. Seorang suami memberikan izin secara jelas, secara detail, secara terperinci, lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, dia terang yang mana boleh bagi, yang mana tak boleh bagi, yang mana nak bagi dekat siapa, banyak mana nak bagi, berapa kali nak bagi. Yang ni izin sarih, tak ada khilaf. Boleh. Satu lagi, izin uruf. Uruf ni apa? Menikah 40 tahun, tidur sekali, dah berkongsi hidup, takkanlah tak kenal laki tu lagu mana. Dia mesti kenal laki dia, ulima. Dia mesti tahu laki dia ni jenis macam mana. Laki tak ada mai sembahyang di masjid, orang mai di rumah. Teh tu teh siapa? Teh tu teh siapa? Yang di dapur tu ayam teh siapa beli tu? Ayam teh siapa tu? Ayam teh laki dia lah. Duk sat Pak Long. Hang nak pergi mana? Nak pergi telefon abang sat. Awak nak tanya boleh tak nak bancuh ayak jamu Pak Long? Dia pun telefon. Assalamualaikum ni abang. Aku duduk mengaji ni. Sat Pak Long mai di rumah ni. Nak jamu ayak ke tak? Halah hang, hok ni pun nak tanya aku ke? Bancuh lah. Bukan tak bancuh ayak, hampir buat apa-apa patut goreng apa semua hampir jamu. Faham tak? Urf. So ada bahagian yang kita memang tahu, walaupun dia tak sebut jelas, dia memang redha, dia setuju, dia tak marah.
Kita balik habaq dekat dia pun dia tak kata apa. Tadi ni ada siapa tak tahu mai susah bawa anak, tengok ada duit abang atas peti ais RM30, ambil RM10 bagi kat depa. Ni nak habaq. Awak hang bagi 10, hang bagi semua lain kali. Hang bagi semua. Dia bukan cantik tu, dia bagi ikhlas tu bila. Hang bagi semua. Jadi kita tahu pasal suami kita ni jenis apa? Jenis pemurah, memang dia duk bagi. Tapi kalau suami tuan-tuan yang jenis pi makan 2 kupang pun dia tunggu, apa awak lama dengan abang bayar? Apa lama dengan kopi ni? Dia duduk tunggu dia cari 2 kupang. Kalau laki macam tu, jangan duk buat tebiang berani nak pergi duk bersedekah tak tahu halah. Faham ke dok ni? Kalau 2 kupang pun laki kita duk di kangak, beli nasi kandak dia sampai tang Jawi patah balik mai kedai nasi kandak. Pasal apa? Pasal dia lupa bagi balik 5 kupang. Kalau laki macam tu, kalau laki macam tu tuan-tuan jangan duk berani duk pi buat redha tak ketawa lah. Jadi kita tahu dak laki tuan-tuan ni, bukan tuan-tuan, puan-puan tahu dak laki perempuan ni kedekut ke lagu mana? Kita tahu dak laki kita ni berkira ke tak? Bukan laki orang, laki kita tu. Kita tahu laki kita ni yang jenis berkira, kedekut, memang kita tahu. Jadi itu yang dia kata urfan tu. So di kalangan orang Arab, budaya Arab, mereka dah sediakan satu portion, satu bahagian untuk isteri ni buat kebajikan. So isteri ni dah faham dah, bahagian ni memang ada untuk sedekah kat siapa-siapa boleh bagi. So dia maksudkan dalam hadis ni izin umum tadi. Nampak? Dan pasal tu dia kata tadi qalilatin, dalam amount yang sikit. Tapi kalau suami tu balik-balik cerah, sadik segaraga duduk atas lantai, cerah, balik-balik cerah, pergi mana kerusi kita apa semua kipas, saya sedekah. Pasal tu dia kata pada kadar munasabah, pada kadar munasabah. Nampak? Walaupun dia tidak sebut secara sarih, bolehlah. Tetapi poinnya tetap pada apa? Tetap pada izin. Cuma izin itu dimaklumi, dipahami dengan izin yang dia bagi secara jelas. Nampak? Okey? Itu apa yang disebut oleh para ulama. Okey. So yang ni kita tak ada isu mana? Tak ada isu. So pasal tu Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu bertanggungjawab. Wal mar'atu mas'ulatun, dan seorang isteri itu bertanggungjawab. Mas'ulah ni orang yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab terhadap harta suaminya, terhadap rumah suaminya. Artinya dia tak boleh sewenang-wenangnya membenarkan orang masuk, memberikan barang-barang suami dia melainkan dengan izin. Ini very clear lah. Sebab kita memegang apa? Kita dipanggil mu'tamin, orang yang diberikan amanah. Kita pegang amanah suami kita. Okey, jadi yang ni kita kena tanya, kita kena bincang dan sebagainya. Jelas okey. Sekarang ni isunya kalau reta tu reta isteri pula. Isteri pula. Kalau reta tu reta isteri. Macam mana? Yang tadi reta suami. Kan? Ini juga menunjukkan bahawa asal kepada menyediakan keperluan, kelengkapan rumah tangga, perbelanjaan dan tanggungjawab keseluruhan belanjawan itu di atas siapa? Suami. Pasal itu dia kata rumah suami, harta suami, makanan suami, milik suami. Kerana apa? Kerana asalnya suami yang menyediakan. Tapi jangan terbalik. Saya nak minta izin, suami pun tak tahu nak minta izin yang mana. Awak cakap macam tu. Saya tak tahu nak habaq kat lelaki saya nak minta izin nak bagi kat mana. Pasal apa? Pasal daripada luar sampai ke dalam, atas ke bawah, kiri ke kanan, depan ke belakang, hak saya belakang.
Dia jadi tuan-tuan faham tak tajuk ni? Tajuk ni kena ke kita pun kena ke depa pun kena. Dia panggil tajuk yang sama adil lah kan. Okey. Atau sepencarian nanti kita bincang. Pasal yang tu lepas bercerai. Ni kita duk elok yang sepencarian tu lepas kita bergaduh. Yang ni pasal tak berkelahi lagi. Pasal bermuafakat. Kan? Kita belum lagi berpisah. Okey. So sekarang ni kita pergi nak bincang ni kata, oleh kerana kata isteri tadi jelas, kita nak tengok sekarang ni kata isteri. Secara umumnya di kalangan para fuqaha mereka ada 3 pendapat di atas harta isteri. Harta isteri sama ada dia kerja ke, pak dia bagi ke apa, income dia bukan daripada jalan suami dia, jalan dia sendiri. Dia macam-macam lah saluran. Macam mana dia nak ada harta? Dia macam-macam, wanita dia macam-macam. Mungkin dia janda, peninggalan suami dia, kan? Mungkin dia sendiri orang kaya dan sebagainya. Okey. Dalam hal ini tuan-tuan, saya sebut secara umum tu, secara langsung. Satu, di kalangan fuqaha mereka kata secara mutlak pun tak boleh, walaupun duit dia. Ini pandangan yang pertama. Walaupun duit dia pun dia kena tanya. Dia kena tanya. Gaji dia kena tanya tak? Ini pendapat pertama. Lepas itu bila kita belajar, kita mendengar kepelbagaian pendapat. Sebab benda ni luas. Bila kita dengar satu pendapat, jam. Kan? Duit dia pun tanya, duit kita pun tanya. Kan? Nampak? Okey? Pandangan pertama dia kata apa? Dia kata mutlak tak boleh. Dia ada dalil-dalil dia lah kalau kita nak baca panjang. Okey? Ini adalah pandangan yang disebut oleh Tawus bin Kaisan daripada kalangan tabi'in. Pandangan yang disandarkan kepada Tawus bin Kaisan. Dia kata mutlak man'ul mar'ah. Dia kata tak boleh seorang isteri untuk membelanjakan hartanya tanpa izin daripada suaminya. Okey? Dia pun ada dalil juga. Pandangan yang kedua, pandangan pertama tadi tak boleh, kena tanya. Kata bini laki pun kena tanya, kata kita isteri pun kena tanya. Pandangan yang kedua dia kata boleh untuk isteri membelanjakan hartanya tanpa izin. Tanpa izin. Tetapi thuluthun, hanya sekadar 1/3. Maknanya katakanlah gaji dia 3,000, 1,000 ikut suka, 2,000 lagi kena bincang, kena tanya, kena dapat izin. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua dia benar kan, tapi dia letak portion, bahagian. Itu juga sebahagian pendapat. Dia pun ada dalil juga. Macam mana yang dia kata takat 1/3 ya, yang lebihan tu kena izin. Pandangan yang ketiga yang kita rasa disebut oleh para ulama, dan kita rasa pandangan ini pandangan yang kuat. Pandangan yang mengatakan jika itu adalah harta milik isteri, hak dia mutlak, dia boleh tasarruf, guna mengikut apa yang dia nak tanpa perlu dimaklumkan. Bukan kata izin, bukan kata izin saja tak payah. Izin tu tak payah, habaq sepatah pun tak gaduh. Dia tuan-tuan beza nah, habaq dengan izin. Izin ni kita kena habaq minta, boleh tak boleh. Habaq kita dah buat betul, kita habaq lain. Mana payah? Izin ke habaq? Mana payah? Payah izin ke minta maaf? Silap. Okey, balik pada tajuk kita. Saya rasa izin yang payah, tapi habaq tak payah sangat. Tuan-tuan kalau faham, bagus. Kalau tak faham, gaya tu lambat lagi lah. Okay. Nampak? Okey. Jadi sekarang ni kita, bila kita kata izin tak payah, izin tu kita kena dapat green light. Kita habaq pun tak payah lagi, hebat. Beli baju ke, beli apa ke, bagi kat siapa ke, mak kita ke, kan?
buat apa simpan ke apa ke, dia no right, dia tak ada hak untuk audit kita. Kerana apa? Kerana banyak dalil-dalil yang mana Nabi SAW menyuruh para isteri untuk, para wanita ni untuk guna duit mereka. Nabi kata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai wanita sedekah. Nabi kata, wahai wanita sedekah. Fa inni ra'aitukunna akthar ahlan nar. Kerana kata Nabi, orang perempuan sedekah, orang perempuan derma, pasal aku tengok hampa ramai dalam neraka. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW kempen supaya para wanita mengeluarkan sedekah sama seperti mana lelaki, tanpa menyatakan izin suami. Bagi sedekah. Hampa kalau nak selamat, hampa paling ramai dalam neraka, hampa sedekah banyak-banyak. Maksudnya kempen yang jelas, tanpa timbul isu izin daripada harta dia sendiri. Kan? Okey. Kemudian kalau kita tengok, ada juga hadis yang mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan hamba tanpa memaklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba ni katalah, siapa dia? Daripada Quraib maula Ibni Abbas, anna Maimunah bintal Harith. Maimunah binti Harith radhiyallahu anha akhbarathu annaha i'taqat walidatan wa lam tasta'zin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah ni telah memerdekakan seorang hamba tanpa meminta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, apabila sampai masa falamma kana yawmuha alladhi yaduru 'alaiha, bila sampai turn Nabi mai tidur, dia habaq. Dia dah merdeka dah. Dia dah bebaskan dah. Dia kata apa? Dia kata, aku telah memerdekakan. Qalat asy'arta ya Rasulullah inni a'taqtu. Aku telah memerdekakan hamba aku. Aku dah merdeka dah. Nabi tak kata apa. Pasal hamba tu milik siapa? Milik Maimunah. Cuma Nabi kata, innaki law a'taitiha akhwalak kana a'zam li ajrik. Kalau Nabi tak kata tak boleh, cuma Nabi kata kalau bagi dekat bapa saudara, adik-beradik ni pahala lagi besar. Tapi Nabi tak kata apa lah. Artinya apa? Boleh tak? Boleh. Cuma Nabi guide. Nabi guide dari sudut nak bagi kat siapa pahala besar. Tapi dah bagi kata hamba okey, no problem. So ini juga dalil yang menunjukkan bahawa wanita boleh manage, tasarruf, guna, buat apa sahaja harta yang dia miliki, milik dia, pada keadaan dan tempat yang dia rasa dia nak buat. So kalau tuan-tuan yang ada gaji walaupun dengan izin daripada suami tuan-tuan kerja dan sebagainya, tuan-tuan boleh tasarruf, no problem. Tapi kalau yang dia punya, tuan-tuan kena tanyalah. Cuma okey, di kalangan ulama, antaranya Al-Imam Syafi'i, dia ada sebut satu pandangan yang sangat halus. Izin kena tak? Tak. Tapi Imam Syafi'i, dia kumpul dalil-dalil yang macam kata boleh guna, macam kata tak boleh, kena minta izin. Banyaklah kalau kita nak baca masa terhad. Al-Imam Syafi'i dia ada bagi satu lontaran pendapat yang menarik. Dia kata, walaupun agama tak wajibkan isteri minta izin, Imam Syafi'i juga pegang dengan pandangan tak wajib minta izin. Kalau kata isteri tak wajib. Tapi Imam Syafi'i dia ada satu pandangan yang bagus, yang menarik, yang halus, yang hikmah. Dia kata kita selain daripada diajar tentang hukum, kita juga diajar tentang adab. Ta'adduban. Dia kata walaupun isteri itu berkuasa penuh, berhak ke atas hartanya,
tetapi oleh kerana suami itu ada kedudukan pada hidup kita, suami itu adalah manusia yang paling mulia dan paling besar pada diri seorang isteri, maka bincanglah untuk kata apa, dianggap sebagai muamalah dengan baik. Kita bincang tu bukan kata kita perlu izin dia, tapi Imam Syafi'i kata itu dia panggil satu adab etika yang bagus untuk menunjukkan bahawa kita meletakkan suami pada kedudukan yang tempat yang sesuai. Ni abang, saya nak minta pendapat sikit. Dia tahulah kata yang tu duit isteri dia. Mak main nak pinjam 2,000 nak bagi dekat adik nak pergi belajar. Abang pendapat macam mana? Duit siapa? Duit saya lah yang saya kerja tu, bukan duit abang. Alhamdulillah, selamat. Jadi tapi saya sebelum nak bagi ni nak bincanglah. Ini yang Imam Syafi'i kata ta'adduban daripada min husnil muamalah, daripada tanda eloknya hubungan. Kita boleh je, okey mak, sekejap saya transfer. Tahu laki kita, mak kita hantar WhatsApp dalam keluarga, terima kasihlah bantu adik. Suami tak tahu, duk terpinggar-pinggar, tak tahu. Betul, tapi itu nampak macam dia membelakangkan suami dia. Dia tak ada muasyarah, dia tak ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf, tak ada. Maka faham tak? Pasal itu dalam Quran Allah kata apa? Allah sebut dua perkataan. Innallah, hari Jumaat kan? Saya nak tangguh kelas ni. Tuan-tuan tengok Quran ajak kita. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Quran kata innallaha, Tuhan, ya'murukum, suruh kamu suami, bil adli, dengan adil. Adil tu hukum. Ihsan, kita kena bagi nafkah pada isteri kita, makan, minum, pakai, tinggal. Itu adil. Maksudnya kita dah penuhi tanggungjawab kita. Tapi Tuhan tak berhenti takat tu. Bil adli. Tuhan tak kata adli saja. Adil. Tuhan kata ihsan. Artinya apa? Mesti ada budi bicara. Mesti ada kesian belah. Mesti ada hubungan yang mesra. Maka sebab itu tuan-tuan, kita jelas. Isteri amanah. Jadi kalau dia nak tasarruf harta dia, bincanglah sepatah dengan suami dia supaya Allah menurunkan barakah. Jadi kita dapat jelas tentang bagaimana penggunaan harta milik suami dan juga milik isteri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.